Apabila bertemu Amir, kami berpelukan dan berderai air mata sehingga semua orang di sekolah memandang. Amir beritahu ibu tirinya selalu marah-marah. Dia juga beritahu sudah tak tahan tinggal dengan bapanya dan keluarga barunya itu. Dilema Wanita, kisah kali ini kita berkongsi derita wanita dihalang bertahun jumpa anak. Puan, selepas sah bercerai di sebuah mahkamah syariah, saya dan Ahmad, bukan nama sebenar, membuat haluan hidup masing-masing. Sepanjang melayari bahtera rumah tangga selama sedekat, saya digunakan dua orang cahaya mata, iaitu Amir dan Aminah. Semasa penceraian, Amir berusia 7 tahun, manakala Aminah berusia 4 tahun. Mahkamah Syariah telah menetapkan hak penjagaan atau hadanah Amir kepada Ahmad, manakala Aminah kepada saya, dengan setiap pasangan turut dibenarkan melawat anak-anak itu. Antara alasan yang diberikan oleh pihak mahkamah ketika itu ialah Aminah masih belum mencapai usia 5 tahun dan masih bergantung hidup kepada saya. Sementara Amir pula sudah melebihi usia 5 tahun dan memerlukan bimbingan seorang lelaki untuk mendidiknya dalam hal kehidupan. Puan, saya ketika itu tidak bekerja. Terpaksa akur dengan keputusan tersebut. Meskipun tak sanggup melihat dua beradik itu dipisahkan. Kalau boleh, saya hendak jaga kedua-duanya. Namun disebabkan saya juga tidak bekerja dan kurang berkemampuan, maka mahkamah hanya bagi hak penjagaan Aminah kepada saya. Saya hendak jaga Amir kerana bimbang dia akan diapa-apakan oleh Ahmad yang terkenal dengan sikap panas barannya. Disebabkan sikap panas baran dan kaki pukul suami jugalah kami bercerai. Kesian kan anak-anak jadi mangsa bila ibu bapa tak sependapat dan bapa ada masalah sendiri seperti panas baran ni. Saya menetap di Lembah Kelang manakala bekas suami di Perak. Selepas lebih setahun bercerai, saya sudah mendapat kerja terus memendam kerinduan terhadap anak lelaki. Namun saya langsung tak beri ruang dan kesempatan oleh Ahmad untuk bertemu Amir walaupun sebentar. Jangankan bersua muka, dengar suara pun tak kesampaian kerana bekas suami tak pernah mengangkat telefon apabila saya cuba hubunginya untuk bercakap dengan Amir. Tak bolehlah macam tu, ibu tetap ibu. Dia tetap ada hubungan dengan anak yang dikandungnya selama 9 bulan. Sebagai bapa, anda tak boleh pisahkan ibu ini dengan anak kecil yang masih memerlukan perhatian seorang ibu. Sikap Ahmad yang kejam itu seperti ingin memisahkan hubungan seorang ibu dan anak. Malah Ahmad tak pernah beri nafkah atau mengambil peduli terhadap Aminah. Memburukkan lagi keadaan, saya telah mendapat kabar bahawa Ahmad telah berkahwin lain dengan seorang janda. Beranak 5. Amboi, anak 5. Lepas tu anak seorang yang dengan bekas isteri tak bagi pula nak jumpa dengan ibu sendiri kan? Kenalah ada sikap beri kemanusiaan. Kesian ibu tu. Selepas tahu bekas suami berkahwin lain, saya mula bimbang sekiranya Amir terabai atau didera oleh ibu tirinya. Tambahan pula banyak sungguh cerita mengenai anak didera ibu tiri dipaparkan di media sosial. Ia membuatkan saya takut. Betul lah, ibu mana tak takut kan macam-macam. Bila dah berjauhan tak dapat dengar suara, dah jauh tak tahu apa khabar berita anak-anak, mestilah macam-macam yang difikirkan ibu ini. Tak salah pun. Saya benar-benar menderita kerana rindukan anak sulung saya itu. Selepas kira-kira setahun tak bertemu, saya beranikan diri untuk pergi ke rumah bekas suami di Perak. Pada masa itu, kira-kira seminggu selepas umat Islam menyambut ketibaan Syawal dan hati saya meronta-ronta untuk bertemu anak. Saya memanggil dari luar pagar rumah mereka. Saya nampak kereta bekas suami dan saya yakin mereka sekeluarga ada di dalam rumah. Saya menangis dan merayu-rayu di luar pagar, namun langsung tak diindahkan. Jadi saya terpaksa pulang hampa.
Allah, kesian. Dugaan besar juga yang dihadapi oleh Puan Ros ni. Disebabkan kerinduan terhadap anak yang tak tertanggung, 6 bulan kemudian saya tak ada pilihan lain kecuali meminta kebenaran pihak pengurusan sekolah untuk bertemu anak sebentar saja di luar sekolah. Sampai macam tu sekali kan, ibu nak jumpa anak. Seorang guru yang bersimpati dengan nasib saya akhirnya memberi ruang kepada saya bertemu sekali saja dengan Amir dalam pertemuan cukup singkat semasa waktu rehat. Apabila bertemu Amir, kami berpelukan dan berderai air mata sehingga semua orang di sekolah memandang. Amir beritahu ibu tirinya selalu marah-marah. Dia juga beritahu sudah tak tahan tinggal dengan bapanya dan keluarga barunya itu. Saya rasa sangat sedih apabila mendengar cerita Amir. Saya tekad untuk menuntut hak penjagaan Amir daripada bekas suami. Bagaimanapun ia tak mudah kerana pihak Mahkamah Syariah memerlukan bukti kukuh menunjukkan Ahmad gagal menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa. Malangnya saya tak dapat mengemukakan bukti diperlukan dan gagal dalam percubaan tersebut. Namun saya tak mudah putus asa. Saya tetap ingin mendapatkan hak penjagaan Amir. Saya sangat rindukannya dan bimbang dengan keselamatannya. Satu saja cara yang bolehkan saya raih hak penjagaan adalah dengan menunggu Amir mencapai usia mumayyiz seperti yang ditetapkan Mahkamah Syariah untuk anak itu sendiri menyatakan pilihannya mahu bersama siapa. Umur mumayyiz adalah usia seorang kanak-kanak sudah dapat menyelesaikan urusannya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dalam kes tuntutan saya, umur mumayyiz Amir ditetapkan pada usia 10 tahun. Jadi saya tunggu kira-kira 2 tahun lagi sehingga Amir mencapai usia itu. Sebaik saja cukup umur, saya terus meminta Mahkamah Syariah memanggil Ahmad dan Amir untuk mendengar pendirian anak saya di depan hakim. Apabila diminta membuat pilihan di mahkamah, Amir memilih tinggal bersama saya. Dalam keterangannya kepada Hakim Syari'i, Amir berkata dia tak gembira tinggal bersama bapa dan memilih untuk bersama saya. Maknanya puan ni tunggu sampai 2 tahun lah untuk dia menjaga anak lelaki sendiri kan. Bagi saya tempoh yang agak lama untuk seorang ibu mendapatkan kembali untuk bermesra dengan anak sendiri. Besar dugaan Puan Ros. Saya amat bersyukur kerana berjaya mendapat hak penjagaan kedua-dua anak dan berhasrat membesarkan mereka meskipun secara bersendirian. Kisah berebut anak di media sosial banyak mengajar saya untuk menjadi ibu yang lebih baik, lebih matang dalam membuat keputusan. Bukan saja untuk diri sendiri tetapi memikirkan emosi anak-anak yang terpaksa saya hadapi untuk berdepan situasi tersebut. Baik, terima kasih Puan Ros dengan perkongsian anda mengenai hak penjagaan anak yang anda terpaksa tunggu bertahun untuk mendapatkan kembali anak kandung daripada bekas suami. Jadi daripada kisah yang anda kongsikan itu tadi Puan Ros, apa yang saya dapat simpulkan sebagai ibu, kita ada hak untuk mendapatkan hak penjagaan anak-anak. Sebab Puan Ros sendiri pun sudah mendapat pekerjaan sendiri dan berkemampuan untuk menjaga kedua-dua anak. Jadi tahniah kerana anda berani untuk berjuang menjaga kebajikan anak sendiri daripada bekas suami yang seakan melepaskan tangan dan memutuskan hubungan anda dengan anak lelaki tadi Amir. Sebagai ibu, saya doakan agar wanita di luar sana yang berhadapan dengan masalah ini dapat mencari jalan penyelesaian terbaik seperti Puan Ros supaya kita dapat menjaga emosi anak-anak ini. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan panduan untuk wanita menegakkan hak bagi masa depan anak-anak itu sendiri. Baik, terima kasih Puan Ros dengan perkongsian mengenai hak penjagaan anak anda daripada bekas suami itu tadi. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Puan Ros kerana berani memperjuangkan kebajikan anak anda sendiri daripada bekas suami. Bukan mudah bagi ibu yang dulunya tak bekerja untuk mendapat penjagaan hak anak dan sekarang anda sudah bekerja, pastinya anda dah mampu untuk menjaga kedua-dua anak Amir dan Aminah tadi.
Dan apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya suami isteri walaupun sudah bercerai, anda perlu tahu pentingnya kedua-dua daripada bekas isteri dan suami untuk memahami mengenai hak penjagaan anak-anak. Anda perlu faham bahawa hak mereka dalam peruntukan undang-undang berkenaan hak jagaan anak agar hak mereka tak dinafikan dan kebajikan serta kepentingan anak tersebut terjamin. Hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia juga telah memperuntukkan berkenaan undang-undang serta garis panduan hak jagaan anak dengan jelas menyatakan bahawa kebajikan, kepentingan dan kemahuan anak didahulukan berbanding kepentingan ibu bapa. Jadi bekas suami anda yang sudah pun berkahwin dengan ibu tunggal, anak 5, sepatutnya lah membiarkan anak anda Ami tadi tak dapat berjumpa, menghalang daripada berjumpa dengan anda. Dah ada anak 5 kan, takkanlah yang seorang tu pun nak menafikan lagi hak untuk berjumpa dengan ibu kandung sendiri. Jadi tak sepatutnya situasi tersebut berlaku. Betul lagi bekas suami patut faham anda ibu tunggal, jadi perlulah kita memberi considerate terhadap apa yang telah terjadi. Dan sebagai ibu, saya doakan agar wanita di sana dapat manfaat daripada perkongsian ini dengan mencari jalan penyelesaian terbaik agar perkembangan emosi anak-anak itu dijaga. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan panduan untuk wanita menegakkan hak mereka dan juga anak-anak di masa hadapan kelak. Itu sahaja dilema wanita untuk episod kali ini. Jika anda mempunyai sebarang masalah, aduan atau kisah yang ingin dikongsikan dengan kami, DM saja ke Facebook Mingguan Wanita. Jadi kita dengarkan apa kata orang ramai mengenai isu hak penjagaan anak-anak yang dihalang berjumpa dengan ibu atau bapa mereka. Sebenarnya dengan arwah Faizal dulu, kami macam bergilir. Walaupun hak penjagaan tu memang pada ibu. Tapi Nana tahu yang dia nak membesar bersama dengan ayah juga kan, abah dia juga. So Nana bagi-bagilah. Seminggu dengan Nana, seminggu dengan abah dia. So at least dia rasa kasih sayang abah tu lah. Itu bagi Nana lah. Sebab Nana based on apa yang Nana pernah rasa. Bila dah jadi macam tu, pesan Pak Nil, bawa bertenang dululah. Bawa bertenang. Kalau isteri kata dia nak pegang anak, bagilah. Kalau isteri kata awak jagalah anak, jagalah laki tu jagalah. Bawa bertenang. Ikut mana yang pihak yang perlu beralah. Kita kadang-kadang kita tak nak beralah sebab kita ada ego. Rasa untuk bersabar. Kalau tak bersabar, banyak lagi benda yang boleh dilakukan kan. Tapi atas rasa sabar, tetapi kesabaran orang semua ada had-hadnya. Apabila berlaku sesuatu, kan, kita perlukan masa bertenang. Syaitan gembira melihat aku dah hancurkan rumah tangga ini. Sekarang ini tak habis di situ, aku nak juga mereka berdua ini bergaduh pula, kan.